Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, thank you for joining me for tonight. So, tuan-tuan dan puan-puan, kelas kita itu FCPO Crime Class ni fokusnya adalah kepada dagangan FCPO sahaja. Kalau ada benda lain yang tidak berkaitan dengan FCPO, boleh tanya di slot yang lain ataupun boleh WhatsApp saya pada kemudian hari. Sebelum kita proceed, saya nak confirmkan video clear, nampak slide saya dan suara saya jelas. Kalau clear, kalau semua jelas, respon 1 dekat chat. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. So, kelas ni adalah satu kelas persediaan sebelum tuan-tuan dan puan-puan memula trade FCPO ataupun bagi mereka yang tengah trade, it's better for you to join, to recall balik, to review balik your knowledge, your understanding pasal FCPO dan dagangan FCPO dan sebagainya. For those yang baru buka account, yang baru nak trade FCPO, welcome to FCPO Crime Class. Yang mana silibus kali ini sudah pun diubah suai sedikit untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan faham ataupun mahirkan diri macam mana nak trade FCPO nanti. Okey. Dan pembuang masa ini adalah topik yang kita akan belajar sepanjang sesi FCPO Crime Class, di mana malam ni adalah sesi 1, pagi esok adalah sesi 2, and then hari Ahad pagi adalah sesi 3 dan 4. Yang mana lebih berat adalah sesi 2, iaitu keesokan hari, kerana kita akan go through charting, analisa technical, indicator, trading setup dan juga strategi. Manakala sesi 3 hari Ahad nanti kita akan belajar tentang pengurusan risiko, kewangan dan trading plan, and then terus kepada penggunaan iTrade, order, position dan juga portfolio, juga untuk kedua-dua platform lah, iaitu laptop ataupun komputer dan juga mobile phone. Alright, tanpa membuangkan masa, terus kita kepada kelas 1 ataupun sesi 1. Okey, tuan-tuan dan puan, malam ni kita nak kenal latar belakang FCPO dan untung rugi. Macam mana kita untung, macam mana kita rugi. Jadi kita nak trade FCPO ni, kita kena faham, kita kena tahu background of the FCPO itself. Kenapa sebab hari raya Deepawali orang jangka FCPO nak naik, walaupun the reality is tak naik. Yang tu nanti saya akan explain. Dan apa-apa perayaan yang melibatkan penggunaan minyak sawit tu naik, saya akan explain nanti. And then kita akan tengok kepada macam mana kita untung dan macam mana kita rugi dalam trading FCPO dan sebagainya. Before we proceed, ingin saya remind sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kronologi trader yang berjaya. Tanya je mana-mana trader yang berjaya buat profit secara konsisten. Ini adalah steps ataupun flow ataupun proses yang mereka lalui untuk dapatkan profit secara konsisten ataupun profit yang bersesuaian dengan target mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini kita boleh tengok pertama tuan-tuan perlu belajar teori, hadam, ingat dan praktis. Kenapa perlu hadam tuan-tuan dan puan-puan? Bayangkan ketika trade, harga tengah gerak laju. Betul ke tidak? Kalau harga tengah gerak laju, setuju? Kalau setuju, respon 1 dekat chat. And then kita nak key in order, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita baru lagi dengan platform, kita masih lagi belum mahir dengan platform dan sebagainya, menyebabkan apa tuan-tuan dan puan? Kita jadi silap. Sepatutnya kita buy, kita tersell. Siapa pernah rasa? Kita patut sell, kita buat order buy dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita akan mengganggu flow ataupun trading kita nanti. So teori ataupun ilmu yang kita belajar, kita kena hadam, ingat dan praktis. Senang cerita, kalau orang sebut retracement, apa tu retracement? Ataupun ada orang chat dekat group, nak retrace dah ni, kita tahu. Maksudnya apa? Sampai mana? Patutnya, logiknya, rationalnya harga nak turun sampai berapa? Itu yang dimaksudkan belajar teori.
And then kita kena kuasai trading steps. Itu termasuklah dekat charting dengan platform. Apa yang perlu buat, apa yang patut kita buat dan apa yang kita patut drop ataupun abaikan. Sebab tak semua benda dekat TradingView, tak semua benda dekat iTrade tu kita perlu buat. Ada yang kita boleh drop, kita boleh abaikan bersesuaian dengan kehendak kita, dengan keperluan kita. Kita nak trade FCPO means kita boleh je buat save je trading pin, bagi memori tu ingat, tak perlulah nak key in tiap kali nak trade dan sebagainya. Macam tu. And then of course ada banyak lagi step yang saya akan kongsikan nanti. And then lepas kita belajar, kita dah tahu macam mana nak key in order, dah tahu, kita dah berlatih. Sebab tuan-tuan dan perempuan, FCPO ni dia gerak laju. Bermaksud kalau kita nak trade, order yang kita nak buat tu mestilah dilakukan dengan masa yang pantas. Bermaksud tuan-tuan dan perempuan, bila kita trade nanti, tuan-tuan dan perempuan, abang-abang, kakak kena ingat, bila kita dah decide, dekat sini, bermaksud bila tengah key in order dekat sini, iaitu kita tengah key in order dekat kita punya platform, kita tak review dah. Kita kena yakin dengan decision kita. Kena yakin ya tuan-tuan dan perempuan. And begitu. And then of course setelah kita dah belajar teori, kita dah kuasai trading step kita, kita kena paper trade ataupun back test. Paling cantik tuan-tuan dan perempuan ialah 1 bulan, konsisten selama 20 hari. Kenapa 20 hari? Sebab itu macam yang kita tahu, sebulan akan menjadikan apa yang kita buat for each time adalah sebagai satu tabiat ataupun a habit. 30 days will turn what we do as a habit. So kita kena ingat, semua ni kita kena back test, kita kena paper trade selama sebulan. Itu adalah paling optimum. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak skip, tak nak back test, tak nak paper trade, boleh, tapi be aware, bukan saya nak takutkan apa, trade nanti kena lebih berhati-hati. Seeloknya tanya saya ataupun cikgu ataupun trainer-trainer yang tuan-tuan dan perempuan juga pernah join kelas ataupun coaching dan sebagainya, sesuai ke tidak untuk entry dan sebagainya. And then tuan-tuan dan perempuan, bila kita dah paper trade, kita dah back test, kita akan go through kepada trading. Maknanya kita akan mula trade. So mula trade tuan-tuan dan perempuan, the best step is to ialah fokus kepada satu teknik ataupun strategi sahaja dan barulah kita trade. Kenapa satu? Why? Terbalik. Kenapa perlu satu tuan-tuan dan perempuan? Pernahkah kita, masa kita belajar bawa kereta dulu, terutamanya mereka yang dah belajar ataupun ambil lesen kereta manual lah kan, masa kita mula-mula belajar, kalau nak jalan, kita tukar gear dulu ke, kita tekan brake dulu ke, kita tekan clutch dulu? Sometimes those things yang kita perlu buat confusing. Bila kita dah ada experience, bila kita dah ada, orang kata apa, dah ada pengalaman, dah ada kemahiran yang tinggi, benda tu tak kekok. Tapi for those trader yang baru, semua benda akan kacau. Mana? Kat sini. Sebagai contoh, bagi mereka yang trade dengan guna satu strategi ataupun indicator ataupun teknik yang saya akan introduce nanti, itu kita sebut sebagai noob. So, Bewa Noob, kita guna setting Bewa Noob ataupun indikator Bewa Noob. So, kita fokus kepada Bewa Noob saja. Tapi, sebab kita belajar banyak, kadang-kadang tercampur secara tak sengaja. Menyebabkan keputusan kita nanti salah masuk, lambat masuk dan sebagainya. Ataupun yang paling kita tak nak, kita terbeli dekat pucuk. Saya perasan ada alumni lah daripada FCPO Crime Class. Saya nak tanya, pernah tak beli, elok je kita trade, elok je kita take position, direction terus reverse? Maknanya kita kena libas. Pernah tak? Mesti pernah kan? So, benda-benda tu mungkin datang daripada kesilapan kita ketika kita analisa. Kita tercampur aduk. Macam nak buat muffin, tak sama macam buat cekodok. Kan? Macam nak buat kek, tak sama macam nak buat cekodok. Betul tak? Gitu. Walaupun benda macam yang sama, tapi silap buat, silap ingredients, silap jumlah yang timbangan dan sebagainya, jadi benda lain. Gitu. So, fokus kepada satu teknik dan strategi. Kenapa tuan-tuan dan perempuan, kita nak buat profit dekat sini.
kan? Kita nak profit tapi kita tak nak kena kacau. Means kita tak nak benda-benda ni kacau kita. Maknanya daripada trading steps, kadang-kadang kita key in order, kita jadi betul ke order buat tadi? Was-was, dah fill ke belum? Order tu lepas ke tidak? Dah dapat ke tidak? Macam-macam pertanyaan ada dalam diri kita kan? So, kita tak nak benda-benda macam tu kacau. So, kita nak biasakan dulu diri kita dengan kita nak recall knowledge. Kita tengok chart, kita nampak uptrend, kita nampak harga nak breakout, kita nampak harga FCPO tengah nak naik, kita tengok harga FCPO tengah nak jatuh. So, kita dapat recall dengan baik. And then kita nak trade, kita nak guna teknik apa, it's up to you dan sebagainya. So, flow daripada satu proses ke satu proses yang lain, kita tak nak ada gangguan. Gitu. So bila kita dah biasa, kita punya trail of thoughts ataupun kita punya proses pemikiran, kalau kita punya proses analisa tu dah biasa. Orang kata kalau anak datang pun kita tak terganggu. So barulah kita boleh fokus ataupun improve teknik dan strategi untuk improve ROI ataupun return of investment kita. And of course, bila kita dah trade, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang dah trade, you are currently dekat sini. Dan di sini dah adalah tempoh yang lama. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan orang yang trade setahun terus profit. No. Dia akan rasa pahit manis, dia akan rasa masam masin dan sebagainya. Itu adalah fitrah dalam dunia trading. Kalau all 1 million traders dekat dunia ni rasa masam, rasa masin, rasa manis, kenapa kita seorang je yang harus rasa manis? Betul tak? Tetapi yang membezakan kita dengan trader yang gagal ialah kalau kita berjaya bangkit daripada kepahitan, kemasinan ataupun kepayawan kita sebut. Macam tu. And of course, to rebound back to become a profit, it takes time, it takes knowledge, it takes discipline dan sebagainya. Tetapi tidak juga dinafikan. Ada yang saya jumpa yang mana masinnya dia rasa sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Ada klien saya yang trade di mana kemasinan yang dia rasa tu sangat sedikit. Maknanya dia rasa loss tu sikit je. He trades around maybe 7 ataupun 6 bulan dah dia trade, tapi loss yang dia rasa tu sikit sangat compare to profit yang dia dapat. Dia boleh withdraw, let's say, if I'm not mistaken, 2 minggu 1,000, 2 minggu 1,000. I'm not lying here. Kalau nak nanti saya pun boleh share dia punya screenshot apa sebagainya. So 1,000 in 2 weeks dan sebagainya. Berbanding dengan loss yang dia rasa, profit dia lagi tinggi. Tak dinafikan, itu rezeki. Tapi kita sebagai trader, kita tak boleh nak expect kita akan jadi macam dia. Kenapa? Fitrah dalam dunia trading ataupun the rules of trading, the nature of trading world, memang kita semua trader akan rasa loss. Semua akan rasa rugi, tak boleh nak lari. Tetapi yang menjadikan kita untung kemudian, sebagai contoh tuan-tuan dan puan, nombor 1, kena ingat kenapa kita rugi, kat mana silap kita, kat mana kurangnya. And then bila kita dah fikir kat mana kita rugi ataupun kita tak jumpa, tak tahu sebab apa kita rugi dan sebagainya, yang step terakhir, apa tindakan kita? Adakah tanya cikgu, tanya remiser, tanya saya dan sebagainya? Tuan, saya lost dekat sini, dekat hari ni. Saya tak faham. Saya fikir macam ni. Saya fikir macam ni. Saya fikir bila breakout, saya boleh masuk dah. Tapi bila saya masuk, saya tak profit. Saya rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh discuss dengan saya nanti. Saya akan tunjuk sebab kadang-kadang ada benda yang tuan-tuan dan puan-puan terlepas pandang. Alright, ini adalah kronologi trader yang berjaya. Okey, dah habis dah dengan cerita waktu tidur. Harap semua belum terlelap lagi. Boleh sambung? Kalau boleh sambung, respon 2. Respon 2 dekat chat. Okay, thank you. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, isu sedikit kita slow sikit, kita relax sikit. Sekarang kita akan laju. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu futures crude palm oil? FCPO adalah merupakan satu kontrak hadapan minyak sawit mentah ya tuan-tuan dan puan-puan. Di mana, kena ingat,
di mana kontrak ni melibatkan dagangan di mana tuan-tuan dan puan? Di Bursa Malaysia, di mana ia dipantau selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan juga Bursa. Okey, kita anggap je Bursa ni sebagai satu pasar, pasar tani, pasar pagi, tak kisah, tapi satu pasar yang besar yang mana dia cakap, kalau nak berniaga tempat aku boleh sewa tapak tetapi kena ikut rules. Sampah kena buang, uh, saiz meja, saiz kanopi tak boleh lebih daripada 20 kaki, 20 kali 20 dan sebagainya. So, tu analoginya. So, ibaratnya bursa derivatif ni ataupun bursa Malaysia dia ada rules sendiri mengenai dagangan FCPO dan sebagainya. Di mana tiap kali kita trade tuan-tuan dan perempuan, kita trade produk yang sah di sisi undang-undang. Bahkan mungkin kita pernah dengar ada remiser ataupun cikgu ataupun trainer ataupun sifu yang cakap kalau tak close contract kita kena collect minyak sawit mentah dekat Port Klang. Yes, betul. Betul, boleh pergi collect. Tetapi kebiasaannya sebelum kontrak itu tamat, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Contohnya saya bagi tahu, saya call, puan ni beli satu lot of CPO Januari 2024. Ni dah 14 ni dah 14 hari bulan 1. So maknanya 15 hari bulan 1 tu kontrak FCPO akan expire. Maknanya 16, 17, 18 orang dah mula boleh pergi ambil minyak mentah tersebut. So daripada situ tuan-tuan dan puan-puan, saya akan maklumkan tuan ataupun puan kena jual kontrak FCPO ni. Kalau tak, kena pergi ambil. Dari mana nak sewa tankernya dan sebagainya, puan kena urus sendiri. Normally kita tak bagilah, kita akan remind lah. Lagi seminggu ni tak jual lagi, alamatnya kita kena pergi Port Klang lah puan. Ambil minyak sawit mentah tu. Dah lah bawa balik rumah tu, idak lah boleh buat masak lagi kan. Kena masak dulu, kena bersihkan dulu, kena proses dulu. Walaupun minyak sawit sekarang ni, minyak masak susah nak dapat yang subsidi asyik, laju je habis. Alright, so itu mengenai sedikit tentang FCPO. Sekarang kita nak tahu satu kontrak FCPO mewakili 25 tan CPO. Kontrak macam mana? Yang mana kita trade tuan-tuan dan puan, kan bagi mereka yang baru, yang mana kita trade tak kisahlah F ke G ke, yang tu tak apa, yang tu kemudian saya akan explain. Sekarang ni kita nak tahu, let's say satu kontrak yang kita trade tu adalah mewakili 25 tan FCPO. Berapa kontrak yang ada dekat Bursa Malaysia? Tak ada limit. Dia ada certain limit tapi jaranglah kita nak jumpa, oh bulan ni satu kontrak je. Tak, banyak. Lebih daripada 10, lebih daripada 100 kontrak. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, minyak sawit mentah adalah minyak sayuran yang paling tinggi penggunaannya selain minyak soya. So in other words, selagi ada permintaan, kontrak ni akan terus bertambah. Okey, itu sedikit ceritanya. And then perubahan harga FCPO yang kita tahu dekat Bursa Malaysia ni, dia tak akan berubah sin-sin macam forex atau macam saham ataupun cryptocurrency. Tetapi perubahan harga dia adalah minimum RM1 and then di mana setiap perubahan RM1 tu tuan-tuan dan puan adalah bernilai RM25. Sebagai contoh, kita beli satu lot kontrak FCPO Januari 2024 pada RM3,600 and then harga dia naik RM3,605. So RM5 kenaikan tu kena darab dengan RM25. Alright, seterusnya CPO yang didagangkan ni tuan-tuan dan puan-puan dekat Bursa Malaysia ni, kenapa sampai FCPO pun didagangkan di CBOT. CBOT tu apa? Ataupun NYMEX. NYMEX tu apa? CBOT stand for Chicago Board of Trade dan juga NYMEX New York Mercantile Exchange. In other words, ni semua bursa dekat US lah. Maknanya FCPO Malaysia ni juga didagangkan di overseas. Yang tu kita kena aware. Kenapa? Sebab FCPO kita boleh didagangkan dekat sana sebab FCPO ataupun level minyak sawit mentah kita ni bukan sembarangan. Gitu. Bukan sembarangan lah sebab dia kena memenuhi kriteria syarat Oil Palm Management Certification. Maknanya tak semua orang yang kilang ataupun sebagainya yang proses minyak sawit mentah ni boleh jual minyak dia dekat bursa. No, tak semua. Kena melepahi ataupun memenuhi
memenuhi kriteria syarat OPMC. And then tuan-tuan dan puan-puan, bila nanti kena ingat, minimum trade adalah satu lot. Okey, ini yang kita perlu aware. Kontrak tutup 15 hari bulan setiap bulan. Bermaksud kontrak pada 15 hari bulan akan expire petang tu. Sebagai contoh, kontrak September tutup pada 15 hari bulan September. Okey, sebelum kita teruskan, ada persoalan tak tentang ni? Okey, tuan-tuan dan puan, mesti ada yang pernah dengar cikgu ataupun reminder cakap kalau kita nak trade FCPO, kita kena trade 15 hari bulan kan. Okey, ni saya nak explain. Okey, mohon perhatian. Bila kita trade FCPO, let's say sekarang ni kita berada pada November. Kita berada pada November. Allah tulisan. Sorry, sekali lagi. Bila kita trade FCPO, tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita berada pada November. November 2023, betul kita ada Januari ke Februari dulu bulan 1 ni. Dan Februari 2024, dan March, April dan sebagainya lah. Okay, so bila kita trade 15, kita berada di November, kenapa kita tak trade yang November punya? Kenapa kita tak trade yang pertengahannya ni mesti adanya December dan sebagainya? Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan, ini melibatkan volume ataupun liquidity. Bagi mereka yang jual ataupun yang provide minyak sawit mentah untuk dagangan, kita anggap macam kita tempah baju ataupun orang tempah produk. Maksudkan sekarang ni bulan 11, orang pun datang, "Cik, saya nak minyak sawit mentah 1000 tan." Okey, boleh, tapi bulan Mac nanti baru boleh ambil. Nampak tak? Maksudnya setiap dagangan kontrak ni, dia orang kilang dan sebagainya, dan tank pengeluar minyak sawit mentah dah bajet, dah target bulan 1 nanti Januari 2024 pada 15 hari bulan ataupun 16 hari bulan Oktober ni Januari 2024 tu, orang akan ambil, orang penerima ataupun pemegang kontrak FCPO akan terima receive CPO. Dia akan terima minyak sawit mentah dia pada 15 ataupun 16 hari bulan Januari 1 2024. Sama juga Februari 2024, 16 hari bulan. Ingat 15 hari bulan kita dah tak trade kontrak tu. 16 hari bulan 2 2024, orang pun akan ambil, penerima ataupun pemegang kontrak FCPO akan ambil minyak sawit mentah dia di port tanker. Tapi kenapa kita trade awal? Kenapa kita tak trade yang Disember? Sebab normally dalam trading kita, macam saya kata, kita memerlukan kepada liquidity. Di mana untuk sejak daripada masa lepas lagi, bagi mereka yang trade FCPO, kita perlukan 3 bulan ke hadapan. So 3 bulan termasuk bulan 11, bulan 12, bulan 1. So bermaksud itu adalah 3 bulan. So apa akan jadi lepas Deepavali nanti? Lepas Deepavali nanti, berapa hari bulan tuan-tuan lepas Deepavali? Lepas Deepavali, hari Selasa tersebut adalah berapa hari bulan? 14. So hari Rabu, hari Khamis. So hari Rabu tersebut nanti adalah hari terakhir kita trade kontrak Januari 2024. Masuk malam tu. Malam tu kita dah mula trade kontrak Februari 2024. Macam mana nak cari dekat TradingView, dekat iTrade nanti saya akan tunjuk ataupun boleh tengok je dekat rakaman kelas-kelas yang sebelum ni. Tutorial iTrade tu pun ada. Don't worry. So yang ni kita kena ingat, kita kena senang cerita, jangan pening, jangan susah, jangan serabut, kita fikir macam ni je. Sampai 15 hari bulan, petang tu kita dah tak trade kontrak for January. Dan bila bulan depan pula, 15 hari bulan Disember, kita akan trade kontrak March.
Macam tu. Lepas tu 16 hari bulan, 16 hari bulan 1 nanti kita akan trade kontrak April dan seterusnya. Gitu. Kenapa kita perlu buat macam ni? Macam confusing je. Ini sebab adalah liquidity. Sebab dijangka dalam masa 3 bulan tu mampu affect supply and volume. So that's why kita kena trade macam tu. Boleh kita nak trade kontrak lain? Boleh. Itu disebut sebagai hedging. Hedging pun ada. Di mana dia trade kontrak Januari dengan kontrak Februari sekaligus. Yang ni nanti saya akan buat kelas lain lah. Ini juga disebut sebagai spread trading. Ni kita buat kelas lain. Yang ni advance sikit. Yang tu advance, yang spread trading ni advance sikit, saya tak share lah dalam FCPO. Cram class, kita kena go through basic dulu kan. Buat rumah pun kena buat pelantaian, kena buat tingkat, tak boleh terus je tu buat 2 tingkat, kena buat tapak dia dulu, betul tak? Gitu. Alright, itu sedikit mengenai FCPO. Now kita akan tengok kepada apa dia tuan-tuan dan puan-puan, waktu dagangan FCPO. Okey. Waktu dagangan FCPO, untuk waktu dagangan FCPO tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ingat of course ikut jam Malaysia, iaitu bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat, terdapat 2 sesi. Ataupun 3 sesi lah, ataupun bagi saya senang cakap sebagai 2 sesi, iaitu sesi siang dan sesi malam. Tapi secara praktikalnya kita sebut 2 sesi. Sesi 1 iaitu pagi, bermula 10.30 pagi sehingga 12.30 petengah hari, and then sambung balik, dia akan take a break lah dulu, rehat tengah hari, and then buka balik 2.30 petang sehingga 6 petang. Remember tuan-tuan dan puan-puan, yang ni sangat penting, 5 minit sebelum market buka dan close, jangan queue order sebab risiko order akan di reject tu tinggi. Tetapi terbalik pula, kalau open, let's say 10.25 pagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh dah key in order. Tapi kalau closing agak bahaya, biasanya bursa akan reject for certain reason. So macam saya cakap tadi, mungkin ada perbetulan di mana kalau opening, let's say 10.25, kita dah boleh key in order, ataupun 2.25 petang, kita dah boleh key in order. Sama juga dengan sesi malam, iaitu bermula pada 9 malam sehingga 11.30 malam, kita boleh key in order pada jam 8.56, 57, 58, 59 minit. Boleh je key in, tetapi orang tak buat ya, tuan-tuan dan puan, orang tak buat. Kenapa? Sebab gap up, gap down ni susah nak baca. Silap hari kita buy, sekali gap down, terengang-engang kita. Jadi kita tak nak benda tu terjadi dekat kita lah. Alright. Itu mengenai waktu dagangan FCPO. Senang cerita, kita kena perlu macam ni. Siang hari 1 sesi, dan siang hari 1 sesi, malam 1 sesi. Dia 2 sesi yang berlainan. Okay. And then seterusnya kita akan proceed kepada bagaimana dagangan berlaku. So bagi mereka yang baru, bila kita trade FCPO, biasanya kita akan buat entry. Entry. Ataupun bagi istilah lain, kita juga sebut sebagai take position. So, entry atau take position boleh jadi kepada long, boleh jadi short. Sudah apa benda pula dah long, apa benda pula short ni. Sudah. Alright. Entry ni berasalnya kita key in order tu. Dekat platform tu, dekat phone ke, kita masukkan, kita nak beli harga berapa, kita masukkan password dan sebagainya. So, kita panggil entry ataupun take position. Okay, take position boleh terbahagi kepada 2, long ataupun short. Dari apa benda pula? Long tu buy lah. Kalau kita buy FCPO, kita disebut sebagai long. Kalau kita short ataupun kita sell, entry kita, sell kita sebut juga sebagai short sell. Tapi kebanyakan trader sekarang ni sebut sell je. Tadi saya sell pada 3,700, lepas tu clear. Ataupun kadang-kadang disebut offset, kadang-kadang disebut exit. Okay, saya sell tadi dekat 3,700, lepas tu saya clear pada 3,680. Maknanya dia sell, lepas tu dia buy dekat 3,680. Macam mana boleh untung? Sekejap lagi saya tunjuk. Alright. Sekarang ni,
Dalam trading, sekiranya bila kita dah entry, kita dah buy ataupun kita dah take position, sekiranya dah sampai target profit. Let's say kita dah sampai target yang kita nak, sama ada based on value of money ataupun ikut SNR, support dan resistance for those yang dah lama, yang dah trade. Bagi yang baru dengar je, it's okay. Kita ada kelas-kelas seterusnya nanti. Ataupun dah sampai stop loss, trader normally akan offset ataupun close position dengan melakukan order berlawanan ataupun melawan order entry. Macam tu. Maksudnya kalau entry kita buy, close position, offset, exit ataupun clear position kita dengan sell. Sell macam mana? Sell contract yang sama. Maknanya kalau kita buy contract Januari 2024, nak offset, nak clear position pun kena sell contract Januari 2024. Okay, boleh follow saya ke pening dah sikit. Kalau boleh respon 3. Okay, sebagai contoh, kalau kita trade kita trade FCPO, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita trade akan ada perubahanlah harga FCPO tu akan bergerak naik dan turun kan. So nilai dari offset tu akan menentukan profit ataupun loss. Gitu. Sebagai contoh, dalam trading bila kita profit on buy ataupun kita profit on long macam ni. Contohnya kita entry, kita beli, kita buy kontrak Oktober sebanyak satu lot pada harga 3,990. Okey, kemudian harga dia naik. Bila harga naik, offset sampai close, sampailah level yang kita nak, kita pun jual. Itu disebut sebagai offset. Ada orang sebut close, ada orang sebut exit, ada orang sebut clear. Contoh tuan, saya nak clear position saya, macam tu. So dia close position dengan sell. Remember entry kita buy, masa exit kita kena sell. So dia sell pada harga 4,020. Bezanya berapa? 30 point. So macam mana nak kira untung? 30 point beza harga masuk dan harga keluar. So entry ni masuk lah kan. Bila kita harga masuk tu 3,990, harga keluar 4,020. Ni entry kita ataupun masuk tu kita masuk dengan buy. So beza 30 point, macam dia nak untung 30 kali 25 and then kali berapa lot kita dapat, kita trade. So 30 kali 25 times 1, jadi profit kita lah RM750. Okay, before we proceed, yang ni mesti tanya, apa benda tu long, apa benda tu short ataupun sell. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, long ialah bila kita beli dan kita jual pada harga yang tinggi. Simple sahaja kan. Long, beli buy. Entry kita cakap bab entry. Bila buy, kita buy at low, kita beli murah. And then sell at high. Kita jual mahal. So untung kat situ. Tapi entry sell ataupun short sell sama je. Cuma perkataannya diguna je lain. Ialah kita sell dulu. Sell at high. And then buy at low. Remember, sebab entry kita adalah sell, maksudnya kita keluar kena dengan buy. Gitu. Yang tu kena ingat. Macam mana sell ni boleh untung? Macam mana short sell boleh untung? Ibarat dia macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat entry sell, kita secara automatik akan guna leverage kita ataupun margin ataupun modal yang kita guna tu untuk jual satu kontrak FCPO. Okay? Mana kita dapat kontrak tu? Kan? Mana kita dapat? Cuba fikir. Macam mana kita boleh jual benda yang kita tak ada? Bukan milik kita. Macam mana? Senang cerita macam ni. Kita pinjam daripada broker kita. So sekarang ni broker kita apa dia tuan-tuan? CGS. So CGS ni kita pinjam daripada CGS satu lot. Satu lot. Let's say satu lot kita sell pada harga 4,000. Kita sell.
So bila harga dia jatuh, kenapa kena jatuh? Sebab entry kita kena sell. Sebab okay, kita jual satu lot dapat RM4,000. So kita dapat 4K. Betul? Betul tak? Betul, respon 1. And then bila harga dah jatuh, kita pun beli balik. Kita buy apa ni? Pada kontrak FCPO, let's say pada harga 3,900 kita buy. So bila kita dah buy, kita dah dapat satu lot sebab kita dah buy dekat sini, kita pun pulangkan balik dekat CGS. Kenapa kita pulang? Sebab kita pinjam tadi untuk sell. Macam tu. So, ibarat macam ni. Kita jual satu lot FCPO, kita dapat RM4,000 masuk dalam akaun kita. Belum masuk dalam akaun betul-betul lah, cuma broker tengah hold. And then sebab kita pinjam, cakap, okay, CGS cakap dekat kita, you pinjam satu lot daripada I, you kena pulangkan lah. Macam tu. So bila nak pulang, takkanlah kita nak beli dengan harga yang lebih mahal kan, tambah modal pula, tak nak. Jadi kita nak beli pada harga yang lebih murah. So biasanya entry sell ni bila tengah downtrend, okay. So bila harga dah jatuh, kita pun belilah dengan harga yang lebih murah. Itu pada harga RM3,900. So kita beli, kita dapat satu lot, kita pun bagi balik dekat CGS. Settle lah yang kita pinjam tadi. Jadi daripada modal atas angin yang kita dapat sebab kita jual satu lot FCPO yang CGS punya dapat RM4,000, and then kita tolak RM3,900 sebab nak beli, nak bagi yang kita nak pulang balik yang kita pinjam ni. Jadi lebihannya adalah 100 point. So 100 point itulah profit kita. Okay, clear pasal entry sell ataupun short sell. Kalau clear, respon 5. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan, macam kiraan rugi, profit on buy, kita tahu senang, simple, buy at low, kita buy daripada 3,990, kita jual pada harga 4,020. So profit kita 30 point. So kalau loss on buy macam mana? Contohnya, kita rugi ialah apabila kita beli, kita entry long ataupun kita masuk dengan buy, kontrak Oktober pada satu lot, pada harga RM3,990, tapi harga tu jatuh. Kemudiannya pada jatuh, kita pun cut loss. Jadi kita close position ataupun clear position kita ataupun keluar position kita dengan sell. Memang sebab entry kita buy, kita sell pada harga 3,960. Berapa point bezanya? Beli mahal, jual murah. So kita rugi 30 point. 30 point kali 25, kali berapa lot kita masuk, kita dapat. So kita rugi kita adalah RM750. Gitu. Dan seterusnya, kiraan untung rugi untuk short sell. Okay, kita masuk, contohnya kita short sell satu lot contract. Yang entry kita adalah sell kontrak Oktober satu lot pada harga 3,990. And then harga dia jatuh. Sebelum tu kita pinjam lah ada satu lot daripada CGS. And then kita beli balik. Kita buy, kita clear position dengan entry buy. Pada harga 3,960. So berapa bezanya? 30 point. Dan 30 point itulah untung kita. Bila kita dah dapat close ataupun clear position, keluar daripada position kita, maknanya kita dah secara automatik dah pulangkanlah balik satu lot kepada CGS. So kita dah dapat 30 point daripada short sell. Tapi kalau loss macam mana pula? Kalau loss tuan-tuan dan puan-puan ialah bila kita short sell. Pada ni satu lot kontrak Oktober pada harga 3,990, sekali harga naik. Tapi ingat sebab kita entry dengan sell, kita pinjam lah daripada CGS satu lot kan. Kena pulang. Tengok-tengok harga naik sampailah 4,020. Dah 30 point. Kita pun keluar daripada position kita dengan buy, buat order buy pada harga 4,020. So, jual kontrak dapat RM3,990. Lepas tu nak pulang balik, kita kena tambah duit kita
jadi RM4,020. So 30 point, RM30 lah perbezaannya. Kadang-kadang kita sebut point, kadang-kadang kita sebut sebagai RM30 dan macam-macam lah. And then so 30 point kali 25, so dapat 750. So losses kita RM750. Itu sahaja kiraan untung rugi. Macam mana nak faham macam mana kita boleh untung, macam mana kita boleh rugi. Gitu. Alright, ada apa-apa soalan? Kalau nak tanya, boleh tanya dekat chat. Kalau tak ada soalan, kita habis di sini saja. Kelas ni malam ni kita relax sikit sebab nak kenal FCPO sahaja. Begitu. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tiada soalan, thank you for coming, thank you for joining, thank you for listening, thank you for participating. Jumpa lagi pagi esok, kelas esok we'll venture into technical analysis dan setup dan sebagainya. So it's more to technical kelas esok. So pastikan kita tidur awal malam ni, rehat secukupnya sebab esok nak dengar saya membebel lagi. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night.